Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah ala ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, para penonton yang dimuliakan oleh Allah. Video kali ini ialah sebagai respon jawapan saya kepada Akhinal Karim Abdul Hadi, yang sekarang channelnya amat digemari oleh para viewer di Malaysia ni, kerana beliau banyak mengkritik dan menghujum para asatizah dengan begitu keras sekali. Jadi saya nak respon terhadap video beliau, yang beliau respon terhadap komen saya pada video beliau, iaitu beliau membaca ibarah di dalam kitab syarah bagi matan Jauharatit Tauhid. Yang beliau baca tu sebenarnya tidak habis, tidak selesai, lagi pula tidak memahami sebenar-benar maksud yang dikehendaki oleh ibarah di dalam kitab ini. Jadi kitab ni saya belajar, alhamdulillah, satu kelebihan daripada Allah, satu nikmat daripada Allah. Saya belajar dengan tuan guru saya, Al-Fadil Al-Allamah, tuan guru Baba Azril Hisham, seorang guru di Kelantan, yang sekarang ni sahabat saya Ustaz Safwan Sobri selalu membuat live di page tuan guru Azril Hisham. Tuan-tuan, para penonton yang nak kenal guru, salah seorang daripada guru saya, boleh tengok video-video beliau di dalam page tuan guru Azril Hisham, Baba Azril Hisham. Jadi saya belajar kitab ni dengan beliau lah. Yang sepatutnya saudara Abdul Hadi sebelum membuat video untuk respon terhadap apa yang saya komen, sebaiknya beliau bertanya kepada guru beliau, iaitu junior saya, Al-Fadil Ustaz Ahmad Naqiyuddin. Itu salah seorang daripada anggota sidang kalam, kerana beliau juga berguru ketika mana di Ma'had dulu bersama-sama dengan tuan guru Haji Azril Hisham, Baba Azril Hisham. Sama ada beliau juga masuk ke kelas ni, kitab ni, saya pun tidak pastilah. Tapi beliau juga belajar nahwu saraf dengan tuan guru Azril Hisham, sama-sama satu guru. Jadi Abdul Hadi, saudara kami Abdul Hadi, membaca sedikit daripada ibarat dan tidak membaca dengan selesai ibarat tersebut, dan ibarat yang sedikit itu difahami dengan tidak tepat. Kemudian beliau meyakini Profesor almarhum Dr. Hamka mengaji juga kitab ni. Wallahu a'lam lah. Mungkin Abdul Hadi satu zaman dengan Pak Hamka, kerana tu beliau yakin Pak Hamka pun mengaji kitab ni. Tapi kalau saya, memang saya mengaji. Nanti kita tengok isi kandungannya, insya-Allah. Baiklah, inilah kitabnya yang dibaca oleh saudara Abdul Hadi. Dia katanya inilah kitab syarah bagi matan Jauharatit Tauhid bagi Al-Imam Al-Syekh Ibrahim Al-Laqani. Matan Jauharatit Tauhid itu perkarangan Imam Syekh Ibrahim Al-Laqani. Telah diterjemahkan dia oleh seorang ulama Jawi dengan bahasa Melayu lah. Jadi seorang ulama Jawi telah menterjemahkan kitab ni dan mensyarahkan kitab ni dalam bahasa Melayu. Jazallahu mu'allifayhima khairan. Membalahlah oleh Allah akan kedua-dua pengarang, iaitu Nazim, pengarang matan Jauharatul Tauhid Syekh Ibrahim Al-Laqani, dan ulama Jawi yang menterjemahkan dan mensyarahkan dalam bahasa Melayu ni. Jadi siapakah ulama tersebut tidak diberitahulah dengan secara nas, tetapi khabar ba'du thiqat telah mengkhabar oleh sebahagian orang yang dipercayai
bahawasanya yang menterjemah dan mensyarahkan kitab ni dalam bahasa Melayu ialah Syekh Daud bin Abdullah Al-Fattani. Al-Fattani. Jadi kitab ni syarah matan Jawharatul Tauhid dalam bahasa Melayu. Nah, kita tengok pada panjang. Pada muka surat berapa ni? Ni pada muka surat 37. Pada muka surat 37, siapa yang ada kitab tu boleh tengok. Di bawah sana tu dia kata, qala asy-syarihu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Dia kata khatimatun, ay hadhihi khatimatun 'azimatun jalilatun muhimmatun. Bermula ini ialah satu penutup yang sangat besar, yang sangat agung dan sangat penting. Apa dia kata? Terlebih afdal, yakni terlebih banyak pahala, itu makna afdal, ay aktsaru thawab. Terlebih banyak pahala zikir itu, zikir yang paling lebih sekali, banyak sekali pahala, la ilaha illallah, serta hadir maknanya makna la ilaha illallah. Zikir serta hadir makna la ilaha illallah tu. La ilaha illallah terjemahnya tak ada Tuhan melainkan Allah, maknanya Allah sahaja Tuhan. Itu makna tadammun dia panggil. Maknanya ada mutabaqah, makna iltizamiyah, ada makna tadammun. Jadi memang itulah zikir yang paling afdal. Sebab tu kata Syekh Ahmad Ad-Dardir, fa aktsiran min zikriha bil adabi. Perbanyaklah olehmu akan zikir la ilaha illallah serta dengan adab. Tu setengah daripada adabnya menghadirkan makna. Tarqa bihadza zikri a'la rutabi, naiklah kedudukan maqam engkau di sisi Allah setinggi-tinggi martabat dengan sebab berkat kita berzikir la ilaha illallah. Tu. Kerana apakah orang panggil terlebih afdal? Ilat pada kata terlebih afdal. Kerana nas kitab, yakni Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jelaslah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Al-Quran pun sebut. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyu min qabli la ilaha illallah. Apa adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kan? Afdalu zikri ka afdalu ma qultu. Ada dua riwayat kalau tak silapnya. Ada dua riwayat. Adanya afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min ba'di min qabli la ilaha illallah. Afdalu ma qultuhu, selebih-lebih apa yang aku berkata akan dia, ana wan nabiyyu, aku dan para nabi-nabi, min qabli, yang sebelum daripada aku, ialah la ilaha illallah. Itu dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Habis itu kemudian kata dianya, dan kata setengah jumhur ulama Malikiyah. Jumhur ulama Malikiyah, bukan semua, kebanyakan ulama Malikiyah, tapi jumhur ulama Malikiyah ni pun daripada Maturidi radhiyallahu anhu. Tu. Mana sedikitlah tu, bukan ramai dah. Sebab kebanyakan orang yang bermazhab Maliki dan Syafi'i, akidahnya ialah akidah Al-Asy'ari atau Asy'ariyah. Kerana ashabul wujuh atau ashabul Syafi'i kebanyakannya anak murid Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kalau orang yang bermazhab fiqhnya Hanafi, akidahnya Maturidiyah. Kerana Imam Abu Mansur Al-Maturidi Syekhul Hanafiyah dia panggil, guru dalam mazhab Hanafi. Kalau dia bermazhab Hanabilah atau Hambali, kebanyakannya akidahnya ialah mazhab Al-Athariyah. Mazhab Al-Athariyah dia panggil, iaitu mazhab muhaddithin. Semua tu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuba kita tengok apa kata setengah jumhur Malikiyah daripada Maturidi radhiyallahu anhu. Ini maqalul qaul, benda dikatakan oleh jumhur Malikiyah daripada Maturidi. Dan bid'ah dan reka-reka dia panggil bid'ah, makhtara ala ghairi misalin sabiqi, mana benda hak direka-reka. Orang yang zikir Allah Allah atau hu, orang yang zikir Allah Allah hu ni, hal orang yang zikir Allah Allah hu ni
atas demikian jua, yakni atas demikian Allahu jua sahaja. Iaitu dia tak ada zikir subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah. Kenapa tak ada? Start zikir Allah hu selalu. Tu dia mensakatkan orang panggil zikir dia tu hanya Allah hu. Bid'ah. Habis itu. Dan kata iz yang anak Abdissalam, yakni kata Syekh Izzuddin bin Abdissalam, Sultanul Ulama, ni mazhab Syafi'i. Sultanul Ulama Syekh Izzuddin ibn Abdissalam. Dia kata mana? Ni maqalul qabri kata Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Maka zikir dengan Allah, dia zikir dengan Allah. Halnya hal zikir dengan Allah tu memendekkan atas demikian itu. Jadi memendek ni kalau masa duk mengaji mula, nak untuk gurunya Baba Azri, dia kata memendek ni qasir, mana baca dengan pendek. Tidak baca bil maddi, tidak baca dengan mad, baca dengan pendek. Mana Allah. Hu. Atau memendek ni dengan makna kalau hak Arabnya ialah hasar, dia panggil, mensakatkan hanya zikir tu Allah. Hu. Tak ada zikir la ilaha illallah dulu kan. Lepas tu lama tenggelam, mustaghriq dia panggil, tenggelam dalam lautan tauhid. Terpacu keluarlah mulut dia hu Allah saja. Boleh juga. Jadi memendek ni dalam bahasa Melayu ni, dalam Arabnya sama ada membaca dengan qasir, baca dengan pendek, tidak dengan bil maddi, tidak baca dengan Allah hu. Tak baca gitu. Bukan baca Allah hu. Atau memendek ni dengan makna hasar, mensakatkan hanya Allah saja. Hu saja. Tak ada berzikir dengan la ilaha illallah. Dah. Maka iaitu zikir Allah atau hu. Hal keadaan memendek, baca Allah hu. Atau memendek dengan mana hasar, mana mensakatkan hanya Allah. Start zikir tu Allah terus. Hu selalu. Tak ada la ilaha illallah dulu ke tak ada. Maka iaitu setengah daripada bid'ah yang qabihah, bid'ah yang keji, dan fi'il orang yang jahil, perbuatan orang yang bodoh. Dah. Ilahnya mana? Dan kata Syekh, barangkali ni perkataan ni asing-asing kot. Dah. Dan kata Syekh, ini Syekh Izzuddin bin Abdissalam lagi lah. Dan kata Syekh di dalam Syarah Dalailil Khairat, kitab selawat yang dikarang oleh Imam Jazuli kalau tak silap. Kerana apa kau ilahnya? Orang yang mensakatkan zikir hanya Allah atau hu atau baca dengan pendek gitu ya, ialah bid'ah qabihah, bid'ah yang keji, atau fi'il orang yang jahil. Ini ilat dia. Kerana bahawasanya tengok, demikian zikir Allah atau hu dengan baca pendek Allah hu. Boleh juga gitu. Atau hanya mensakatkan menghasar, pendek dengan mana hasar dia panggil, bukan qasid, tidak, dengan mana hasar, nak mensakatkan orang panggil zikir dia tu hanya Allah hu. Tak ada orang panggil mula dengan la ilaha illallah dulu ke, tak ada. Zikir kerana bahawasanya demikian itu setengah daripada kurang adab kepada Allah Ta'ala, setengah daripada qalilul adab atau su'ul adab, jahat adab, kurang adab dengan Allah Ta'ala. Jangan berhenti situ saja, baca pula melainkan. Tengok, ada melainkan tu orang panggil ada tu istisna tu. Ada tu istisna, dia panggil istisna, mengkecualikan, mana tak termasuk dalam kata bid'ah qabihah, bid'ah yang keji, dan tak termasuk dalam fi'il jahil, perbuatan orang yang bodoh. Zikir Allah atau hu sahaja, tak termasuk orang panggil kurang adab dengan Allah pada hak, dalam hak, yakni pada hak orang yang mustaghrikun dalam tauhidnya orang yang, yakni mustaghrik ni artinya orang yang tenggelam, orang yang lemas, tenggelam dalam lautan tauhid.
Maknanya di batin hati dia tu syuhud, pandang mata hati dia tu syuhud, musyahadah hati dianya, hanya Allah sahaja wujud yang zati, wujud yang sengoti-ngoti. Selain daripada Allah tu wujud juga, ada juga, tapi wujud yang idhafi ataupun wujud yang majazi, wujud yang sirna. Maka ketika tu tenggelam dia dalam tauhid, dalam bahrut tauhid, dalam lautan tauhid. Ini dibahas juga dalam kitab Syarah Kharidah Bahiyah tu silap. Dan kerana dah habis itu dah. Dan kerana sebab demikian itu, demikian tidak jahat adab bagi orang yang mustaghrik, tidak termasuk kurang adab ataupun fa'il perbuatan orang yang jahil, atau tidak termasuk bid'ah qabihah bagi orang yang mustaghrik berzikir Allah Allah atau hu saja. Kerana sebab demikian itulah telah mengajarkan oleh masyayikh ahli tasawuf, oleh guru-guru orang-orang ahli tasawuf, atas demikian itu, ini akan demikian itu, demikian zikir Allah Allah hu. Ajar ke siapa? Akan ini kepada setengah anak muridnya, anak murid masyayikh ahli tasawuf. Tak bukan semua, tabai itu setengah, ahli tabai dia panggil, sebahagian, ba'dil muridin, sebahagian anak-anak murid. Anak-anak murid mana hak sebahagian diajarkan zikir Allah Allah hu. Ini sifat bagi setengah anak murid yang sampai kepada martabat demikian itu, yang sampai kepada martabat mustaghriq. Orang martabat tenggelam dalam lautan tauhid. Jadi orang yang tenggelam dalam lautan tauhid ni memang dia tak sedar, maka kerana tu dia berzikir keluar daripada mulut dia tu Allah Allah saja atau hu saja. Artinya bukanlah afdaluz zikri hu selalu dah, atau afdaluz zikri Allah 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 selalu tidak. Tetapi dia mula dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oleh kerana mulazamah, lama duk berzikir serta hadir makna dia Allah sahaja Tuhan, Allah sahajalah Tuhan, Allah jualah Tuhan, Allah Tuhan, Allah Tuhan, tak ada yang lain. Dalam hati dia tu akhirnya tenggelam dia dalam lautan tauhid, terpacu keluar daripada mulut dia Allah 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 atau hu. Itu dia panggil mustaghriq tu. Nak faham molek tu. Bukanlah ajar supaya zikir selalu dengan Allah Allah hu ni tu dah. Tapi dia tenggelam dulu. Tenggelam dalam lautan tauhid. Sungguh pun kata telah mengajar oleh masyayikh ahli tasawuf akan sebahagian anak murid yang sampai martabat tenggelam dalam lautan tauhid. Tetapi ada yang terlebih. Mana adalah zikir yang terlebih afdal. Yang terlebih afdalnya zikir dalam hak, yakni bagi hak orang itu, ini orang yang mustaghriq dalam tauhid, orang yang tenggelam lemas dalam tauhid itu, zikir orang yang tenggelam dalam tauhid itu dengan la ilaha illallah, makna juga la ilaha illallah juga, itu hak afdal. Tetapi apabila dia tak khabar, tak sedar, maka keluarlah daripada mulut dia Allah Allah hu. Itu. Jadi janganlah cepat kita menuduh. Barangkali kita tu tak sedap berzikir, maka kerana tu kita rasa pelik. Kita duk ayat sama dah, okey. Orang-orang yang sedap dalam ilmu, dalam tengok bola, tengok gusti, dia jadi macam tak sedar. Nak nak gocoh di luar TV ni, dia tu seolah-olah macam dia ada hak bergocoh. Tengok. Tu sebab zikir-zikir ni apa? Definisi zikir tu apa? Saudara Abdul Hadi. Definisi zikir tu sendirilah tardidus mil mazkuri duna talabin limanfa'atin au daf'in limadaratin. Tu orang panggil definisi zikir. Tardidu, mengulang-ulangkan ismil mazkur, nama yang disebut, diulang sebut sama Allah Allah Allah, duna talabin li manfaatin, tanpa meminta sesuatu manfaat atau menolak mudarat, atau daf'in li madaratin.
Kalau ud'ullaha, ada dalam Quran, ada dalam hadis ke dalam Quran ud'ullah, serulah olehmu akan Allah. Ud'u dengan makna seru. Ya Allah, ya Allah. Boleh, tak ada masalah. Dan dalam Quran kata, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullah. Uzkur, mana sebut olehmu akan Allah zikran katsira, sebagai sebut yang banyak. Tak ada masalah tu sebut Allah, 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 Allah. Bila birabah tu sebut ahadun ahad. Tu orang panggil zikir isim mufrad lah tu. Ahadun ahad. Ahad dia tenggelam dalam lautan tauhid. Tak ada masalah sebenarnya. Apa yang kita jadi bermasalah ni? Tu tengok. Jadi jangan kita kata pukul jahil tu gapo tu. Hak tu pendapat Syekh Izzuddin Ibn Abdussalam. Kalau kita baca dengan pendek Allah 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 hu atau dengan makna memendek ni mengsakatkan, hanya baca Allah 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 hu saja, tak ada zikir la ilaha illallah dulu ke gapo, maka itu setengah daripada bid'ah qabihah, fi'il orang yang jahil. Kerana kurang adab dengan Allah. Melainkan, kerana yang macam melainkan mana tak termasuk, tu adatul istisna dia panggil. Melainkan tak termasuk dengan hukum yang sebelum. Jadi tidak termasuk daripada bid'ah qabihah, bid'ah yang keji, dan tak termasuk perbuatan yang jahil, orang yang jahil. Tidak termasuk kurang adab. Siapa? Bagi orang yang mustaghriq, orang yang tenggelam. Orang yang tenggelam. Baik. Cuba kita tengok lagi dah. Tu. Kerana apakah orang panggil afdalnya zikir la ilaha illallah juga? Kerana nas dalam kitab, nas dalam Al-Quran. Dan tafsil masalah itu. Huraian, perincian, perbahasan lebih lanjut, lebih panjang pada masalah itu. Masalah boleh bagi orang yang mustaghriq berzikir Allah, Allah, hu itu, iaitu telah tersebut dalam beberapa kitab ahli tasawuf yang mutawwala. Ada dah duk bahas dalam kitab-kitab orang ahli tasawuf yang mutawwala, yang panjang-panjang, yang besar-besar. Maka engkau lihat dalamnya, dalam kitab-kitab ahli tasawuf yang mutawwala, yang besar-besar, jikalau engkau hendak menuntuti dia. Kalau mu nak tahu kan, pergi baca kitab besar-besar lagi. Jadi saudara Abdul Hadi, janganlah orang panggil cepat sangat menghukum, kata apa ini bid'ah qabihah dengan baca separuh itu, tak boleh lah. Itu habislah kitabnya. Tu. Jadi kitab ni kalau kiranya saya mengaji khatam lah ni, mengaji khatam ni kitab ni, mengaji khatam khatam kitab ini pada hari Jumaat di Padalayang, Pendik, Kelantan, dengan tuan guru Baba Azril Hisham. Boleh tanya Ustaz Ahmad Naqiyuddin. Boleh tanya Ustaz Ahmad Naqiyuddin. Jadi janganlah kita cepat sangat menghukum kalau kita tidak jelas persoalan. Sebab saya selalu dengar terus diasam jawakan. Jangan juga gitu. Macam Abdul Hadi kata, di manakah ulama Asy'ariyah yang mengatakan awal kejadian makhluk itu Nur Muhammad? Itu bukan Asy'ariyah, itu asam jawa. Takkanlah Syekh syarah kitab Matan Jawharatul Tauhid Syekh Ahmadus Sawi ini asam jawa. Berani kalau kita nak kata Syekh Ahmad Muhammad Al-Maliki As-Sawi ni sebagai asam jawa juga? Bukan calang-calang ni. Ni Syekh Ahmad bin Muhammad As-Sawi Al-Khalwati Syihabuddin Abul Abbas Al-Arif Billah Al-Imamul Faqih Syekhus Syuyukh wa Umdatu Ahli Tahqiq wa Rusukh Qudwatus Salikin wa Murabbil Muridin Al-Allamah Al-Muhaqqiq Al-Hibrul Fahamah Al-Mudaqqiq. Bukan main-main ni. Hafal Quran. Kemudian berpindah summa intiqal ila jami' ila al-azhar li talabil ilmi. Tengok. Ni salah seorang daripada tokoh Asy'ariyah yang berpegang dengan Nur Muhammad awal kejadian. Takkan kita nak kata ini pun asam jawa? Tengok dia kata apa? Qauluhu qaulul musannifi atau qaulun nazimi wal arsh. Al arsh huwa jismun azimun nuraniyun saqful jannah muhitu bi jami'il ajsami. Arash tu ialah satu jisim yang sangat besar yang bahasa cahaya, penutup tutup atap bagi syurga, meliputi dengan sekalian jisim-jisim makhluk ni. Wahwa dan arash ni awwalu makhluqatillah
ialah awal-awal makhluk Allah Ta'ala, tapi ba'da nuril Muhammadi. Tengok. Takkan kita kata Syekh Ahmad Sawi ni ialah asam Jawa. Tak bolehlah cepat sangat gitu. Yang salah tu berhujah dengan hadis maudhu', kemudian memahami wa minhu khuliqal asya', daripada nur dengan makna min lil ma'khuz. Itu salah tu. Padahal min tu li ta'lilil hikmah. Itu perbahasa panjang, nantilah kita boleh bahas lagi tentang Nur Muhammad ke apa, insya-Allah. Jadi itu apa yang saya baca, maksud yang sebenar di dalam kitab Syarah Matan Jawharatit Tauhid. Jadi mudah-mudahan Abdul Hadi boleh menonton sampai selesai, dan jangan gopoh untuk membaca kitab ataupun nak mengiktiraf alim ulama. Seeloknya Abdul Hadi belajar, lebih banyakkan belajar daripada membuat video. Tidak salah untuk buat video, tetapi kalau konten dalam video itu menunjukkan Abdul Hadi kurang berpengetahuan, di sisi orang yang tidak mengaji memanglah mereka puji Abdul Hadi, tetapi di sisi orang yang mengaji, orang yang tahu, maka mereka akan ketawalah, luculah. Jadi seeloknya Abdul Hadi rujuk kepada ustaz-ustaz yang Abdul Hadi rasa senang, seperti Ustaz Ahmad Naqiyuddin, kerana Abdul Hadi rapat dengan kawan-kawan sidang kalam. Jadi sebelum nak buat video apa-apa, dirujuk dulu sebelum tu, supaya video kita tu tidak mendatangkan fitnah pada agama. Jadi itu saja respon saya. Jadi saya baca habis ibarah yang Abdul Hadi datangkan dalam video Abdul Hadi. Jadi kalau Abdul Hadi masih tak faham, kurang memahami, insya-Allah boleh datang ke pondok saya, kita bincang, kita muzakarah, kita baca ibarah. Kalau tak puas hati yang Jawi, kita boleh ambil nas yang daripada kitab Arab yang sebenar. Jadi itu dulu, sekian dulu daripada saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua sekali, terutama untuk diri saya dan Abdul Hadi dan semua sahabat-sahabat yang menonton video ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.